Okey, kita dah sampai di Melati Hill. Petang ni kita panjat Bukit Melati. Terletak di Nilai, tak jauh dari Aeon Mall. Bukit yang agak tinggi juga, dan bolehlah untuk exercise ya, bakar lemak. Jarak pun agak jauh juga lah, boleh pilih jarak dekat atau jarak jauh. Okey, kita mulakan pendakian. Saya suka panjat dari sebelah hujung sana. Kita naik ya, untuk jarak yang jauh. Okey, jom. Okey, kita dah di sini ya. Laluan untuk menuju ke Eagle Hill. Melati Hill ni taklah tinggi sangat, tapi dia banyak laluan yang berbukit-bukit lah. Jadi kalau kita betul-betul ikut laluan yang panjang tu, kira hardcore jugalah. Boleh membakar lemak bagus untuk kesihatan. Ini laluan awal, di bahagian belakang agak rata. Lepas ni baru kita mendaki bukit, mendaki dan mendaki. Petang ni saya seorang-seorang, tak nampak lagi pendaki lain. Semoga Allah permudahkan urusan, insyaAllah. Trek yang mudah untuk kita daki ya. Tanah yang lembut, bertangga-tangga macam tu. So okey lah, semua orang boleh panjat insyaAllah. Okey, baru sedikit ketinggian ya. Dia naik sikit-sikit, naik sikit-sikit. Okey, kita dah sampai di satu tempat ketinggian yang pertama. Nampak tu pemandangan ya, Bandar Nilai. Okey, jom kita teruskan. Ini berbatu-batu, kena berhati-hati sikit. Khususnya kalau waktu hujan ya, takut licin. Best ya dengan tiupan angin. Okey, sekarang kita melalui laluan kelapa sawit ya. Tahu bunyi burung kuat ya, agak-agak kuat. Trek dia memang cantik lah. Kelapa sawit dia banyak. Okay, kita turun lagi. Perlu hati-hati. Bukit ni kan dia main mental sikit lah. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Memang semput lah. Tapi kalau dah biasa tu insyaAllah. Ni terus turun. Okay. Kalau suka hiking, elok beli kasut yang sesuai lah. Sebab saya pun baru beli kasut yang sesuai. Kasut lama dah tak muat. Kalau dia rosak ni. Saya beli dekat Decathlon je. Kasut untuk hiking ni. Harga sebenar itu dalam 129. Kalau tak silap, saya beli dalam 89 promotion. Boleh beli ya. Ini terus turun dan turun. Lepas nanti naik balik. Dia macam tu. Okey, kat sini ada sedikit keunikan. Ada kolam ya. Ada kolam tapungan air. Itu dia. Bukan tasik lah. Sini kolam besar lah. Tapungan air ya. Kalau ada kelapa sawit, tu warna oranye air dia. Laluan dia. Dia turun. Lepas kejap lagi kita mendaki. Dia turun naik ya. Tu nampak tu. Kejap lagi mendaki balik. InsyaAllah lah. Kalau hiking, guna pakaian khususnya seluar. Dia bagi tahu. Dia bagi tahu dah 1 kilometer.
average speed is Okay. 3.0. Info keluar. Okay, kalau kita guna seluar yang sesuai dan juga kasut. Kasut macam-macam boleh guna, tapi kalau kita gunakan kasut yang sesuai untuk hiking dengan tapak dia, seperti bentuk tapak dia tu, okey, kaki tak berapa sakit lah, insyaAllah dia support kan. Sebab tu pilih pakai yang sesuai lah untuk hiking, khususnya kasut dan seluar. Kalau kita pakai seluar jenis track bottom yang tak berapa selesa pun, nanti mengganggu lah proses, takut melecet kan dan sebagainya. Ni kita kena mendaki balik. Ya, sekarang lebih kurang dah 1 kilometer ya perjalanan kita. Dia naik turun memang boleh bakar lemak lah. Saya pun dah berpeluh-peluh ni sebab saya pakai tebal ya, dengan raincoat je lagi. Okay, itu tadi kita dari bawah. Okay, naik terus ke sini, mendaki lagi. Nampak tu tangga-tangga tanah tu. Kita daki sampai atas, masa jalan rata, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Setakat ni saya tak nampak lagi kelibat manusia ya. Baru nampak pendaki lain. Mungkin awal lagi baru pukul 3 lebih. Nanti 5 lebih ramai insyaAllah. Mendaki tangga-tangga di Bukit Melati ni membuatkan saya teringat kenangan di Gunung Kinabalu yang saya berjaya tawan pada 7 Oktober 2016. Memang ribuan tangga perlu didaki, perlu dilalui. Dulu saya buat latihan dengan membuat exercise di tangga-tangga di Batu Cave. Nampak ya, banyak tangga-tangga dia. Ini pun cukup mencabang bakar lemak. Banyak perlu keluar, alhamdulillah. Sikit lagi sampai ke pokok atas tu. Okey, pasal kasut hiking tadi, macam saya cakap lah, kalau nak lebih smooth hiking, nak lebih protect kaki, rasa tak sakit, sedap, selesa, belilah kasut hiking yang sesuai. Boleh beli kat mana-mana. Kat Bandel ada, dekat kedai-kedai sukan pun ada, dekat Sport Direct ada, Decathlon ada dan lain-lain. Saya suka shopping dekat Decathlon lah. Saya suka shopping dekat USJ. Ini contoh kasut. Ni semalam saya beli. Nampak tapak dia. Ya. Kalau kita pijak kawasan-kawasan licin, berpaya ke apa ke kan, atau batu ke apa, ada grip. Dia boleh grip dan insyaAllah mengurangkan risiko untuk kita tergelincir dan sebagainya lah. Satu lagi, dia punya bahagian body dia tebal sikit lah. Ya. Tebal sikit, ada span, sedap sikit lah kita untuk mendaki kan. Kalau boleh beli yang jenis belakang ni, kawasan apa ni orang kata belakang kaki tu yang tinggi sikit, tapi saya suka yang rendah je lah. Macam ni ya. Hari tu tak silap saya harga betul yang 120 lebih. Promotion saya beli RM85. Okey lah, sedap juga pakai. Ya. Lepas tu jangan lupa pakai stokin. Satu lagi, seluar pun boleh beli dekat bandel. Banyak seluar bandel ya. Ni saya beli dekat Decathlon lah. Seluar ni dia macam tight sikit, sesuai. Dia mudah kering, tahan lasak. Saya biasa beli dekat Decathlon ya. Pernah saya beli tahun 2015 sampai sekarang, tahan lagi. Ni saya beli sikit lah yang baru. Harga pun okey, taklah mahal sangat. Seluar ni saya beli lebih kurang RM50 lebih. Nampak sedap. Dia tight ya. Kalau kena air pun mudah kering, tahan lasak. Jadi bila kita hiking ada keperluan yang cukup, yang membuatkan kita selesa, kita akan lagi mudah untuk mendaki. Bag biasalah, jangan lupa bawa bag. Kita hebat macam mana, kita kuat macam mana, pastikan ada bag dengan ada air. Kalau kita pegang air botol macam tu boleh, tapi macam tak selesa lah kan. Baik kita buat bag walaupun bag tu kecil, dan dalam bag tu isi air, kain untuk lap muka, dan sedikit lah makanan, roti dan sebagainya. Kalau kita mendaki waktu petang, elok bawa lampu. Manalah tahu tiba-tiba diduga tersesat ataupun cedera dan sebagainya. Kalau sampai ke malam kita ada lampu kan. Handphone jangan lupalah. Kalau boleh dengan kawan lah, jangan sendirian. Ni saya kebetulan tak ada kawan, saya pergi waktu siang, tak apalah. Dan satu lagi, saya dah biasa panjat bukit ni, tak ada masalah. Kalau bukit yang pertama kita pergi, kalau boleh ada kawan lah. Ya, ada sedikit ubat-ubatan. Macam saya kan, tak bawa ni. Saya ada bawa ni apa, macam garam kan, sebagainya. Yang penting air lah, air kena bawa mencukupi. Kita hebat macam mana, bawa lah air. Kalau boleh bawa beg lah untuk kita gantung di belakang. Sebab kalau kita mendaki kita pegang, macam tak selesa lah. Okey, itu sahaja. Mudah kan? Trek tanah dia dah dibentuk tangga-tangga macam ni. Memang mudah untuk mendaki. Cuma kalau hujan lah, licin sikit, kena hati-hati.
Oops. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di puncak Eagle Hill. Ya. Dan baru nampak ada pendaki lain di belakang saya. Hai, selamat petang. Seorang saja. Sama saya. Lama tak mendaki sini. Seterusnya kita akan mendaki lagi sampai ke atas sana. Okey. Tadi kita dari arah Eagle Hill, kita akan lalu laluan yang jauh sikit, Monkey Cobra atau Rope Hill. Ya, kalau laluannya sini Centipede Hill ni dekat sikit, kita ambil laluan yang Monkey Cobra Rope Hill. Kita rehat dulu sekejap. Okay, kawasan ni kita perlu menurun, kena hati-hati juga, agak licin. Lagi-lagi letak bongkar kayu ni kan, bongkar kayu ni agak licin, kena hati-hati menurun ya. Dan sana pun ada kolam juga, kolam takungan air hujan kawasan kelapa sawit. Ini menurun, nanti lepas ni menaik balik. Memang mental ya. Sebab tu saya kata, walaupun ketinggian bukit ni antara 150 ke 200 meter macam kepayang, tapi dia lebih memakan lemak lah kot. Sebab track dia main ni ya, dia main turun naik lombang best. Dan tiada paksaan. Kalau kita rasa macam dah tak larat dekat pertengahan, kita boleh cari akses keluar sebab dia banyak jalan pintas untuk keluar tu kolam. Ya, kolam tak tahan air hujan, ladang sawit Sekarang lebih kurang pukul 5 petang. Nampak tak tu? Nak kena mendaki lagi tu. Tu. Perlu mendaki lagi. Ayo. Memang kena kuat mental tu, nampak tu. Kena mendaki lagi. Bawa naik atas. Okey, untuk pergi ke Rope Hill, kita perlu lagi mendaki. Yang ni laluan dia agak licin sikit Mungkin pagi tadi atau semalam hujan. Kena hati-hati sikit lah. Nampak tu ya. Ni laluan ke Rope Hill ya. Kita lalu tepi kolam. Dalam ladang kelapa sawit. Sejuk redup. Laluan Rope Hill ni agak mencapai juga ya, licin. Dan track dia agak kecil ya. Perlu juga berpaut pada tali yang disediakan lah. Nampaknya licin ya. Memang kena pegang tali ya. Saya ambil tali. Oops. Agak licin. Nampak kesan-kesan kasut macam tergelincir ya. Ni mendaki dan terus mendaki sampai ke atas. Alhamdulillah, akhirnya sampai ke puncak Rope Hill. Ini dah kira 70% lah lebih kurang pendakian. Saya terus turun mendaki balik sampai ke, kalau tak silap saya, sampai di Cobra Hill ataupun Monkey Hill, dan kita boleh jalan keluar untuk habiskan. Okey, seterusnya kita lalu trek di kebun pokok getah Ini lebih kurang 78% lah. Jadi kita mendaki puncak yang ketiga, yang terakhir, baru kita menyusul keluar. Alhamdulillah, akhirnya sampai di Cobra Hill, puncak terakhir sebelum kita keluar di sana untuk pergi ke tempat kereta. Lebih kurang lagi dari sini, lebih kurang lagi 15 minit Okey, ni laluan keluar tadi. Dah sampai ni, bertemu kawasan perumahan. Lega. 4 km keseluruhan. 2 jam lebih saya mendaki, 3 jam. Sebab saya banyak santai-santai. Masa zaman-zaman fit sebelum Covid dulu, 1 jam je. Ini nampak sangat barai dah. Okey, ni je laluan nak pergi ke tempat parking. Betul orang-orang kat sini boleh hiking hari-hari. Nak bagi tahulah, Bukit Melati ni kalau untuk tengok pemandangan panorama
Bukan Bukit Melati ya. Bukit Melati bukan untuk tengok panorama. Dia untuk latihan kardio, untuk exercise. Ya. Kalau tengok panorama pergi Bukit Batu Putih dekat Port Dickson ke, atau Gunung Datuk. Memang cantik, 360 view kan. Okey. Tapi untuk exercise, untuk panjat gunung dan sebagainya, untuk kesihatan, elok panjat ni Bukit Melati. Saya kata tadi, dia bukit tak tinggi sangat, tapi dia punya track, dia loop ya. Dia turun naik, ikut mana yang kita larat lah. Saya tadi keseluruhan 4 km. Selalunya jarak masa sejam lebih je. Ni dah dekat 3 jam. Nampak sangat memang saya dah lama tinggalkan dunia hiking ni, mula balik. Fitkan badan kita untuk sihat ya. Okey. Kita teruskan untuk sampai ke tempat parking. Terjumpa ni remaja ni. Dia kata baru first time mendaki bukit. Ya, Dek. Kau dari mana? Saya dari Putrajaya. Putrajaya. Nama apa? Nama Ipan. Kau mendaki seorang-seorang sini, kau berani ya? Cuba. Sini okey, selamat insyaAllah. Cuma biasalah kalau first time ke apa ke, walaupun dah pakar sekalipun, kena bawa air yang cukup tapi air kalau boleh jangan pegang. Ni beg dah okey lah ni. Mana? Ni beg dah okey. Kalau boleh air lebih kurang 1.5 liter. Besar tu kan. Buat lebih lagi bagus lah. Bukan apa, kita tak tahu apa yang berlaku kan. Sesat ke apa ke, cedera ke kan. Okey, kemudian kasut pakai kasut apa? Kasut. Ni okey lah ni. Ni okey. So okey pakai ya. Okey. Untuk elak melecet. Kasut okey, cuma kalau minat hiking beli kasut khas untuk hiking. Kat bandar pun ada murah, RM20-30. Macam abang beli kat Decathlon kan. Seluar okey. Tapi kalau nak ni lagi ni, seluar ni dia yang licin kan. Habis seluar yang tight sikit. Macam ni. Dia yang tight sikit, habis ni lembut. Baju okey. Dia dry kan. Okey. Okey lah ni stamina budak remaja kurus. Tak ada hal. Satu lagi perasan tak orang pegang pole tu, yang batang kayu tu. Tu untuk mudahkan mendaki. Dan kalau jumpa ternampak binatang ke apa kan, sebagai protect kita lah kan. Ni. Tapi yang bukit ni untuk tengok panorama memang tak ada. Ada sikit-sikit je lah. Panorama kena pergi Batu Putih, Port Dickson. Dah pergi dah Batu Putih? Dah. Tanjung Tuan kan? Tanjung Tuan. Dan naik pun sekejap je kan? Betul. Lepas Bukit Kepayang, Seremban 2 pun cantik juga. Betul. Payang rendah saja, lebih kurang 20 minit sampai. Ini dia ikut pada kita punya stamina. Dia ada banyak laluan kan. Yang seronoknya dia naik ya. Dia naik turun. Okey, mencabar.